بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya-Allah ni nasihat ikhlas. Nasihat ikhlas daripada hati saya kepada saudara Ustaz Firdaus Wong, yang semua kita satu Malaysia kita melihat bagaimana kesungguhan seorang Ustaz Firdaus Wong untuk mendedahkan mesej-mesej yang yang ditular di dalam media sosial. Kononnya inilah mesej-mesej wanita yang mengadu ataupun kononnya inilah mesej seorang ustaz terkenal kepada wanita-wanita tersebut. Nasihat saya tuan-tuan, ikhlas daripada hati saya insya-Allah. Nasihat sebab kita ni semua orang Islam, kita ni semua saudara. Tak kira Arab ke, Melayu ke, Cina ke, India. Bila kita ada satu persaudaraan yang kukuh, iaitu al-Islam, maka kita insya-Allah kena beri nasihat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, qala ad-dinun nasiha. Agama Islam tuan-tuan tertegak atas nasihat. Qulna liman? Sahabat tanya Rasulullah, untuk siapa nasihat? Qala lillahi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa li 'ammatihim. Nasihat kita untuk pemimpin-pemimpin kita dan juga untuk orang Islam keseluruhan. Jadi saya sebenarnya sedih sangat dan saya tertanya-tanya mengapa Ustaz Firdaus Wong begitu berusaha sungguh-sungguh untuk membongkar ataupun mendedahkan keaiban seorang saudara dia. Tuan-tuan rahmati Allah, secara umum seorang Islam, kalau kita melihat ataupun kita tahu keaiban seorang saudara kita yang kita kenal, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dalam hadis yang sahih rawah al-Bukhari wa Muslim. Dan saya tahu semua ustaz-ustaz kita tahu hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qal al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhiluhu wa la yuslimuhu. Orang Islam dengan orang Islam bersaudara tuan-tuan. Kita bersaudara. Tak boleh kita menzalimi saudara Islam kita. Tak boleh kita zalimi dia. Kita tak boleh nak aibkan dia. Tak boleh nak dedahkan keaiban dia. Tak boleh zalimi. La yadhlimuhu wa la yakhdhiluhu. Kita tak boleh bila saudara Islam kita dalam keadaan susah, kalau dia meminta bantuan kita, kita tak boleh nak menindas dia. Dalam keadaan dia meminta bantuan kita, pertolongan kita, kita tak boleh kita kata, ikutmu, aku tak ada nak bantu. Wala yuslimuh. Dalam masa yang sama, kita tak boleh nak serahkan orang Islam kepada musuh. Contoh tauladan. Bagaimana Malaysia, tuan-tuan. Tengok Malaysia. Bab persaudaraan, alhamdulillah. Malaysia yang terbaik, tuan-tuan. Tengok bagaimana Dr. Zakir Naik, apabila kerajaan India, sebuah negara yang besar, keluarkan satu surat untuk menangkap Dr. Zakir Naik dan untuk meminta supaya dihantar pulang ke India. Bagaimana Malaysia tegas. Subhanallah, saya tak akan lupa tuan-tuan. Saya tak akan lupa peranan Malaysia bagaimana menjaga dan memberi perlindungan kepada Dr. Zakir Naik supaya tidak diserah semula kepada negara yang bukan Islam, kemudian akan dibunuh ataupun dipenjara. Malaysia menunjukkan contoh tauladan tuan-tuan. Kita menjaga orang Islam. Masya Allah. Ya Rab, mudah-mudahan tuan-tuan Allah kembalikan kekuatan Malaysia. Ya Allah. Baik, jadi tengok bagaimana Malaysia menjaga keamanan, menjaga seorang pendakwah iaitu Dr. Zakir Naik dan tidak serah dia balik kepada kerajaan India. Sama juga tuan-tuan. Sekarang ni yang berlaku, yang kita tengok satu usaha yang sangat keras ataupun satu usaha yang sangat mengerikan untuk mengaibkan Ustaz Abid Leo di media sosial. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau katakan betul pendedahan dan mesej-mesej yang ditular, kalau benar Ustaz Abid Leo terlibat dalam perkara tersebut, sekurang-kurangnya kita jangan heboh. Tengok, sekurang-kurangnya kalau kita tahu saudara Islam kita ni ada keaiban, sekurang-kurangnya kita jangan dedahkan kepada masyarakat di media sosial supaya memalukan dia. Tak boleh memalukan dia. Dia orang Islam. Dia seorang Muslim.
Allah Subhanahu Wa Taala kata apa tengok? Kita pula bersungguh-sungguh untuk mencari, meminta mana semua mangsa-mangsa yang pernah dilukai, yang pernah digunakan oleh ustaz tersebut, marilah ke hadapan dan marilah bawa bukti. Kita pula mencari orang supaya makin membesarkan isu ini dan mengaibkan ustaz tersebut. Tengok Allah kata apa? Allah kata apa? Surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang beriman, berhati-hati dengan kebanyakan buruk sangka. Sangka yang buruk, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya banyak buruk sangka satu adalah dosa. Kebanyakan buruk sangka adalah dosa. Al-ba'd kalau sebut dalam Quran yang kebanyakan. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Jangan kamu berusaha untuk mengintip ataupun mencari-cari. At-tajassus, mencari keaiban dan mengintip supaya mencari keaiban seorang saudara Islam. At-tajassus. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang juga, qal wala tajassasu wala tabaghadu wala tahasadu, dalam hadis yang sahih. Dan Ustaz Firdaus Wong seorang ustaz yang alim dalam bab hadis dan sunnah. Itulah yang saya tahu. Sebab itulah nasihat murni daripada hati seorang ikhlas. Saya tahu tuan rahmati Allah, kadang-kala kita satu bangsa ni memang kita punya dengki kuat. Saya akui. Tapi saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak ada, saya syukur kepada Allah tidak ada orang Arab yang mungkin mereka pernah satu ketika ambil kesempatan. Ada orang Arab yang dengki, dia nak naik, maka dia akan buat fitnah terhadap saya maafkan mereka. Tapi saya faham bila seorang ustaz terus akan membesarkan isu dan fitnah terhadap ustaz yang lain. Kadang-kala kita nak like, kadang-kala kita nak Facebook kita ni naik. Saya tahu, saya pernah difitnah sebelum ni, banyak. Pernah orang buat satu cerita yang palsu dan tuduh saya dengan tuduhan yang sangat berat. Sampai tahap tuduhan yang kena pada keamanan negara. Ya tuan rahmati Allah. Tapi satu benda sekali lagi saya ulang, alhamdulillah saya yakin dengan pihak PDRM yang buat siasatan yang begitu profesional. Masya-Allah, bukan nak puji. Tapi memang saya yakin dengan polis negara. Masya-Allah, siasatan mereka memang mantap. Kenapa kita tak serah isu ini kepada polis? Okey, dan tutup kes ini di media sosial. Serah kepada pihak polis, sebab pihak polis memang orang yang profesional dan mereka akan main peranan mereka dengan lengkap dan sempurna insya-Allah. Dan kita tutup isu ini di media sosial supaya tidak terus memakan darah daging saudara kita. Allah kata wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kenapa kita nak mengumpat dan terus memakan daging saudara kita Ustaz Ibik Liu? Kenapa tuan? Begitu kita keras hati dan dengki dengan dia, nak jatuhkan dia habis-habisan. Adakah ini akhlak orang Islam? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Suka tak seorang di kalangan kamu memakan daging saudaranya, memakan daging mayat saudara dia? Bolehkah kita nak makan daging saudara kita yang telah meninggal? Bolehkah kita nak makan daging mayat tubuh dia? Tak akan tuan. Tapi itulah mengumpat. Tuan rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kata wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Tawwab. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Tapi kita tuan, kalau kita orang Islam, ya Allah, dengki kita sesama kita orang Islam sangat dahsyat. Sangat tinggi. Kadang-kala kita tak boleh nak tengok orang Islam lebih pada kita. Saya tahu. Kadang-kala ustaz-ustaz pun di kalangan ustaz-ustaz dengki sangat tinggi. Dengki. Ya Allah, hasad. Kenapa ustaz ni glamour? Kenapa ustaz ni naik nama dia? Maka kita akan buat fitnah terhadap dia supaya dia jatuh. Saya tidak ada maklumat adakah Ustaz Ibik Liu betul terlibat ataupun tidak. Tak kisah.
Katakanlah dia terlibat betul. Katakanlah Ustaz Abilio betul terlibat dalam fitnah yang berlaku. Bukankah peranan kita untuk tutup kaiban dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman fi dunya, satarahu Allah yaumal qiyamah." As-sitr, tutup keaiban seorang muslim. Muslim, dia muslim. Ustaz Abilio ni muslim. Bayangkan tuan, kalau bukan Islam, dia seorang saudara kita, seorang rakyat Malaysia. Bagi saya, terus demi Allah saya cakap, Malaysia ni unik. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, semua hidup harmoni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu kelebihan di bumi yang bertuah ini. Kalaulah orang Islam dengan orang Islam bergaduh deki, rakyat Malaysia yang lain akan cuba untuk menenangkan keadaan. Sebab masing-masing sayang negara ini dan masing-masing semua rakyat Malaysia sayang negara ini. Tetapi kadang-kadang ada orang dia nak cari publicity. Facebook ni sangat bahaya tuan-tuan, sangat bahaya, boleh hancurkan negara. Sebab kita kadang-kadang kita nak publicity, maka kita akan hentam seorang ustaz ni dan kita nak jatuhkan dia. Mungkin sebab nama kita akan naik. Jadi nasihat saya, kenapa kita tak kembali kepada sunnah Rasulullah? Kenapa kita tidak mendamaikan keadaan dan menenangkan keadaan? Sebab Rasulullah kata, "Wa man satara musliman fid dunya, satarahu Allah yaumal qiyamah." Barang siapa yang tutup keaiban seorang muslim di dunia, di hari kiamat Allah akan tutup keaiban kita. Saya banyak keaiban. Kalau nak cari kelemahan saya, nak cari kesalahan saya, boleh cari tuan-tuan. Nak cari kelemahan Muhib, Allah banyak boleh cari. Tapi tuan-tuan kena ingat juga, bila hari ni mungkin hari kita. Hari ni mungkin kita akan jatuhkan ustaz ini. Hari ni mungkin kita akan aibkan dia. Hari ni mungkin kita akan reka satu cerita untuk jatuhkan dia habis-habisan. Tetapi ingat, esok lusa akan ada orang buat benda yang sama kat kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis qudsi, qala Allah Taala, la antaqimanna minadh zalimi fi ajilihi wa ajilihi. Saya tak pasti kesahihan hadis ini, minta maaf, tapi ada hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qala Allah Taala, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diri aku. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Dan kezaliman, Allah Subhanahu Wa Taala kata, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, menzalimi seorang saudara kita orang Islam, hatta bukan Islam, satu dosa yang besar, haram. Haram kita menzalimi orang hatta bukan Islam. Bayangkan, orang bukan Islam, kita haram zalimi dia. Allah Subhanahu Wa Taala kata, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Kalau kita melihat orang Islam menzalimi orang bukan Islam, ya salam. Kalau kita melihat orang Islam menindas orang bukan Islam, kita kena memihak kepada siapa? Kita memihak kepada orang yang dizalimi walaupun bukan Islam. Ingat hadis yang saya sebut di zaman Sayyidina Umar? Di zaman Khalifah Umar, datang seorang Muslim dan orang Yahudi. Ya. Tengok bila Islam memerintah. Islam memerintah keadilan, tidak akan kira jawatan, tidak akan kira warna kulit, tidak akan kira bangsa. Islam bila menjadi pemerintah, keadilan akan meliputi semua manusia. Tak kira agama, warna kulit, bangsa dia, kedudukan dia, jawatan dia, keturunan dia. Di zaman Umar radhiyallahu an, Amirul Mukminin, khalifah, datang orang Yahudi dan orang Islam. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an bila tengok masing-masing hujah dan tengok keputusan ataupun hak memihak kepada kebenaran, memihak kepada orang Yahudi, maka Sayyidina Umar keluarkan keputusan yang memihak kepada orang Yahudi. Menangis orang Yahudi. Naam, Imam Malik sebut hadis ini, kisah ini Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta. Lalu orang Yahudi ni kata, wallahi ya Amirul Mukminin, inna lanajidu fit Taurah أن الإمام العادل إن نجد في التوراة أن الله سبحانه وتعالى يضع عن يمينه ملكا وعن شماله ملكا يؤيدانه إذا ما دام مع الحق.
Allah Subhanahu Wa Taala kata orang Yahudi, kami jumpa dalam At-Taurat bahawasanya pemerintah yang adil, qadi yang adil, Allah Subhanahu Wa Taala akan tugaskan satu malaikat kanan dia, satu malaikat sebelah kiri dia untuk membantu dia dan untuk melihat kebenaran. Naam. Fa idza hakama bighairi al-'adl dhahaba wa tarakah. Bila seorang pemerintah ataupun qadi memerintah dengan tidak memihak kepada kebenaran, maka dua malaikat ini akan keluar dan tinggalkan dia. Hadis rawah Imam Malik. Jadi nasihat saya, kalaulah boleh kita tutup keaiban saudara kita sebab dia orang Islam, dia saudara kita, sama ada dia terlibat dalam isu yang disebut-sebut yang telah menular di Facebook ataupun tidak terlibat, kita biarkan isu ini disiasat oleh pihak berkenaan, pihak berwajib. InsyaAllah mereka akan lakukan tugas mereka dengan profesional. Tugas kita tutup keaiban dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa man satara musliman fi dunya satarahu Allah yaumil qiyamah." Bila kita tutup keaiban, kelemahan saudara kita di dunia, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan tutup keaiban dan kelemahan kita. Dan ingat amaran Allah Subhanahu wa taala, amaran Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم." Wahai orang yang Islam hanya dalam di lidah, tidak masuk dalam hati, jangan mengupak orang Islam, jangan mencari kaiban mereka. Faman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman yattab'a 'aurata akhihi muslim yattabba'u Allahu 'auratahu." Barang siapa yang mencari kelemahan, keaiban saudara dia, Allah Subhanahu wa taala akan cari kelemahan dan keaiban dia hatta yafdahuhu fi baitih. Tuan-tuan rahmati Allah, makin kita gemar, kita suka cari keaiban orang, fitnah mereka di Facebook, sama ada mereka betul terlibat ataupun tidak, Allah Subhanahu wa taala akan cari keaiban kita satu demi satu sehingga kita terbongkar keaiban kita di dalam rumah kita sendiri. Wal'iyadzubillah. Berhati-hati. Hari ini hari kita, hari ini kita mendedahkan keaiban dia, hari ini kita memalukan dia di khalayak ramai, hari ini kita jatuhkan dia, esok akan ada pihak yang jatuhkan kita lagi teruk, lagi bahaya. Nasihat saya, berhati-hati. Walaupun ada bukti yang mendedahkan perkara tersebut, tetapi ingat, kita orang Islam, kita saudara, jauhkan fitnah, jauhkan perangai mengumpat, jauhkan namimah, jangan jadi batu api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah namam. Orang batu api tak akan masuk syurga. Naam, tuan, hadis sahih. Dan antara azab paling dahsyat, adalah azab untuk mereka yang menjadi batu api, tuan. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah. Ya, kadang-kala kita sakit hati dengan ustaz ni, kadang-kala kita tak suka dia, kita dengki dengan dia, tapi janganlah macam tu. لا يدخل الجنة نمام. حديث رواه الإمام البخاري. نعم. قتات. نعم. أيوة. نعم. هذا الحديث ينم الحديث. نعم. نعم. هذا حديث. نعم. نعم. تقول tuan, ini. حديث حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث. ينم يعني dia ni macam orang panggil batu api. Dia ambil berita ni, dia besarkan isu, kemudian disampaikan kepada orang, sampaikan kepada pihak berkuasa. Faqala Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk syurga orang namam. Namam yakni batu api, pengadu domba yang sampaikan berita kepada orang lain. Jangan, tuan. Seperti mana orang yang suka sampaikan keaiban kita kepada pihak berkuasa ataupun sampaikan kepada pemimpin supaya kita dijatuhkan, supaya kita menjadi orang yang dibenci oleh orang ramai ataupun daripada. Nah, subhanallah, ni antara hadis dia, ni hadis Hudzaifah. Ni kisah dia, tengok memang best, tuan. Subhanallah, kita belajar ini hadis juga. Qal kana rajulun yanqulu al-hadith ila al-amir. Ada jenis orang suka sampaikan isu temeh-remeh dan membesarkan isu sebagai pengadu domba kepada amir, kepada ketua ataupun pemimpin. Fakunna julusan fil masjid faqala alqaum hadha mimman yanqulu alhadith al-amir. Orang ramai kata, ni antara orang yang suka sampaikan berita ini kepada pemerintah. Macam kita panggil pengadu domba. Apa kita panggil dalam masyarakat kita, tuan? Ada orang macam ni, pengitip. Qala
قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات, tidak akan masuk syurga orang qattat. ما معنى القتات؟ القتات النمام, يعني يقتات dapat duit. Dapat duit, tengok ni yang berlaku di Facebook, dapat duit melalui besarkan satu isu di media sosial, kemudian dapat like, dapat share, maka orang itu, mangsa fitnah itu rebah, jatuh, disiasat habis-habisan, dia pula naik, dapat duit, dapat sokongan. Bayangkan tuan, ya Abidah, bayangkan tuan, minta tolong insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan negara kita. Minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada orang yang menjadi pengadu domba. Ingat, tutuplah kaiban saudara kamu. Kalaulah tengok kaiban saya, tutuplah tuan. Saya banyak kaiban. Kita bukan maksum, kita manusia. Sepatutnya kita baiki hubungan di antara orang. Baiki hubungan, menjadi muslih. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم أنه أناسا يقتتلون قال هيا بنا نصلح بينهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم kalau tengok orang bergaduh, Rasulullah pergi baiki hubungan dan tenangkan keadaan dan damaikan hubungan di antara orang, bukan menjadi pengadu domba. Ya ayyuhalladzina amanu وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Kalau dua kelompok orang beriman bergaduh, kita baiki, kita menjadi orang yang mendamaikan keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita umat Islam daripada fitnah, daripada orang yang menjadi pengadu domba. Tutuplah kaiban saudara kamu, tutuplah kaiban saudara kamu. Janganlah menjatuhkan dia kerana dunia. Wallahi tuan, dunia ni tak ada benda. Tak ada benda, dunia ni tidak ada nilai. Kalau dunia ini nilai dia boleh sampai ke nilai sayap seekor nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan bagi orang kafir minum air. Tapi dunia ni tak ada nilai tuan. Kesian ke saudara kita, Ibik Leo. Kesian kat dia tuan. Fitnah demi fitnah. Kita nampak kalau orang tak tahu benda pun tahu. Akan tahu mereka nak jatuhkan dia habis-habisan. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula. Allahumma ahmina wa afina. Ya Allah, selamatkan negara kami. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam di bumi yang tercinta ini. Selamatkanlah rakyat Malaysia keseluruhan daripada segala fitnah dan permainan syaitan yang nak menjatuhkan kita. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi